Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cenas Hamid langsung dari Parlimen. Baik, isu pembangunan semula Kampung Baru adalah antara perkara yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat yang masuk hari yang ke-26 pada hari ini. Mengikut aturan mesyuarat Dewan Rakyat, soalan itu dikemukakan oleh Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri atau MQT yang meminta Menteri Wilayah Persekutuan menjelaskan tentang konsep sebenar pembangunan semula kawasan itu. Beliau juga turut mahu penjelasan sama ada kepentingan orang Melayu iaitu pemilik asal tanah Kampung Baru akan terjamin dengan pembangunan semula itu, dan persoalan tersebut akan dijawab oleh menteri sendiri iaitu Khalid Samad. Dan pada masa yang sama, Syed Ibrahim Syed Noor, Ahli Parlimen Ledang, meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjelaskan sebab kementerian itu masih belum melaksanakan had umur perkahwinan pada 18 tahun bagi membentras isu perkahwinan di bawah umur di negara ini. Dan persoalan tersebut akan dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan sementara itu, bagi sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, antara perkara yang akan menjadi perhatian adalah mengenai langkah kerajaan untuk kembalikan semula kegemilangan industri koko yang kini berhadapan dengan masalah kekurangan pengeluaran biji koko. Persoalan itu dibangkit oleh Cik Alias Amin, Ahli Parlimen Kemaman, yang meminta penjelasan daripada Menteri Industri Utama. Selepas tamat sesi jawab lisan, sesi pembahasan akan disambung dan dua lagi kementerian pada hari ini iaitu Kementerian Pengangkutan serta Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim akan membuat penggulungan rang undang-undang perbekalan 2020 di peringkat jawatan kuasa sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesama myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, antara soalan-soalan lain iaitu di waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pada hari ini adalah soalan kedua oleh Ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Alif Hamad, yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan fizikal PDRM yang khusus seperti ibu pejabat polis daerah, balai-balai polis dan kuartus polis di seluruh negara. Dan persoalan ini akan dijawab oleh Menteri sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, seterusnya adalah pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Soalan pertama adalah berkenaan dengan isu getah yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanjung Malim, Chang Likang, yang meminta Menteri Industri Utama menyatakan jumlah wang yang telah dibelanjakan untuk bantuan insentif pengeluaran getah IPG pada tahun 2019 dan berapa penoreh getah yang telah menikmati bantuan tersebut. Dan seterusnya soalan yang kedua kepada Menteri Sumber Manusia berkenaan dengan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau lebih dikenali sebagai PTPK. Soalan tersebut dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tenggara, Datuk Seri Dr. Azam Bahaba, yang meminta apakah langkah-langkah penguatkuasaan terhadap para peminjam latihan kemahiran di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, dan adakah program ini masih diteruskan untuk melahirkan tenaga mahir di negara ini. Dan seterusnya soalan ketiga kepada Menteri Belia dan Sukan berhubung dengan memperbaiki dan menyelenggara gelanggang futsal, sepak takraw, bola jaring dan juga pusat sukan yang sedia ada di daerah-daerah termasuk di Parlimen Sabak Bernam bagi kemudahan belia-belia untuk menyertai aktiviti sukan. Dan persoalan ini telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Pertanyaan Menteri. Silakan Yang Berhormat Ledang kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Ledang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan mengapakah kementerian masih belum berupaya untuk menaikkan had umur perkahwinan kepada 18 tahun bagi membantras isu perkahwinan bawah umur seperti mana yang telah berjaya dilaksanakan oleh Indonesia baru-baru ini dengan meluluskan undang-undang menaikkan had umur perkahwinan kepada 19 tahun bagi perempuan. Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Ledang. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam usaha untuk mengekang perkahwinan bawah umur, iaitu melalui perundangan dan mengenal pasti punca berlakunya perkahwinan bawah umur. Undang-Undang Keluarga Islam termasuk hukum syarak perkahwinan dan anak negeri adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri
dalam jadual ke-9 bahagian 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, beberapa sesi libat urus telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk tujuan menyeragamkan umur minimum kepada 18 tahun dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Undang-Undang Adat dan enactment Mahkamah Anak Negeri dan lain-lain bentuk tata cara, kaedah dan garis panduan. Hasil daripada libat urus tersebut, satu draft pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 Akta 303 sedang disediakan dengan tujuan meminda umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi perempuan oleh JAKIM, Jabatan Kepajuan Islam Malaysia, dan draft pindaan sedang dimuktamadkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM. Manakala enactment ordinan undang-undang dan had umur minimum perkahwinan hanya boleh dipinda sekiranya negeri-negeri bersetuju dengan cadangan pindaan tersebut. Hanya negeri Selangor telah meminda enactment ini manakala wilayah persekutuan sedang dalam proses pindaan. 5 negeri lain yang telah bersetuju untuk meminda adalah Pulau Pinang, Sabah, Johor, Melaka dan Perak. Masih terdapat 7 lagi negeri yang tidak bersetuju untuk meminda perundangan berkaitan iaitu Sarawak, Pahang, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan. Manakala bagi bukan Islam pula, KDN, Kementerian Dalam Negeri, memaklumkan bahawa tiada keperluan untuk meminda peruntukan berkaitan had umur pendaftaran perkahwinan di bawah Akta membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164. Ini adalah kerana undang-undang sedia ada. Telah pun diperuntukkan dengan jelas had umur minimum pendaftaran perkahwinan bagi lelaki dan perempuan adalah 18 tahun. Pengecualian hanya diberikan kepada perempuan berumur 16 dan 17 tahun yang perlu mendapat kebenaran daripada Ketua Menteri atau Menteri Besar. Pengecualian ini walau bagaimanapun ditangani melalui mekanisme kawalan prosedur operasi standard SOP yang telah ditambah baik bagi permohonan perkahwinan bawah umur dan telah diberkuat kuasa pada 22 Ogos tahun ini. Datuk Yang di-Pertua, betul Indonesia telah pun meminda Undang-Undang Perkahwinan Republik Indonesia nombor 1 tahun 1974 dan telah diluluskan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 September 2019 di mana secara sebulat suara telah menaikkan had umur perkahwinan bagi perempuan kepada daripada 16 tahun kepada 19 tahun. Itu sama had umur perkahwinan lelaki. Pindaan undang-undang ini tidak adalah terpakai untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk golongan Islam dan bukan Islam di setiap negeri di seluruh Indonesia. Walau bagaimanapun ingin saya memperjelaskan bahawa pindaan perundangan Indonesia ini masih membenarkan perkahwinan di bawah umur 19 tahun dengan melalui proses mahkamah serta mengemukakan justifikasi yang kukuh. Oleh itu, dilihat walaupun pindaan-pindaan undang-undang telah dilaksanakan oleh Indonesia, ianya berjaya dipersetujui sebulat suara kerana keputusan boleh dibuat secara berpusat tanpa memerlukan persetujuan daerah atau parlimen negeri dan ianya bukan bersifat total ban. Faktor yang mendorong perkahwinan bawah umur di Indonesia adalah hampir sama dengan di Malaysia, iaitu kemiskinan, terpaksa menjaga kehormatan keluarga, norma sosial serta undang-undang adat dan agama sehingga membolehkan kanak-kanak perempuan dikahwinkan pada usia muda. Kementerian ini sedang dalam peringkat akhir penyiapan draft Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur. Pelan ini mengandungi program atau tindakan yang melibatkan 61 agensi peringkat kerajaan persekutuan dan negeri serta dijangka akan dibentangkan melalui memorandum Jemaah Menteri pada hujung tahun ini. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Ledang mengemukakan soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Datuk Timbalan dan Pertua. Sebelum saya pergi kepada soalan tambahan, saya mengalu-alukan kedatangan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Yumani dari Universiti Melaya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Saya percaya dan yakin kerajaan amat memahami dan prihatin akan isu yang berkenaan dan menyeluruh jawapannya. Mudah-mudahan ia akan dapat dilaksanakan dengan seberapa baik yang boleh mengambil kira semua pandangan. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, sebelum berlakunya perkahwinan bawah umur, ada kemungkinan elemen pengantunan kanak-kanak ataupun child grooming dengan izin telah berlaku.
Mengapakah pengantunan kanak-kanak yang merupakan jenayah di bawah Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 tidak boleh digunakan bagi tujuan menangkap mana-mana individu yang didapati mengantuni kanak-kanak bagi tujuan untuk berkahwin? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri jawab 2 minit 30 saat. Terima kasih soalan tambahan daripada Ledang. Terima kasih kerana itu adalah salah satu daripada saya kira aspek-aspek isu-isu yang kita mesti tangani. Tidak dinafikan bahawa kerajaan mahukan agar Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak atau Akta 792 ini dapat digunakan jika terdapat unsur-unsur jenayah seksual terhadap kanak-kanak dalam sesuatu kes, terutamanya jika kesalahan jenayah tersebut dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih dewasa. Walau bagaimanapun, Akta 792 pada dasarnya telah digubal untuk mewujudkan perundangan berkaitan pornografi dan penyantunan kanak-kanak, khususnya penyantunan kanak-kanak melalui komunikasi saya seksual, terutama melalui komunikasi atas talian. Dalam isu perkahwinan bawah umur, kebanyakan unsur-unsur jenayah tersebut tidak wujud atau tidak dapat dibuktikan. Sebagai contoh, tiada bukti disimpan dalam telefon di mana komunikasi melalui aplikasi seperti WhatsApp, WeChat dan atau Telegram tidak dapat dikesan serta dilindungi oleh akta kerahsiaan, serta terdapat perkahwinan bawah umur ini tu dipersetujui oleh melalui ibu bapa atau kanak-kanak itu sendiri. Oleh itu, kerajaan sedang meneliti kekangan yang terdapat di bawah Akta 792 serta penguatkuasaan bersama bahagian hal ehwal undang-undang. Kerana untuk bahagian ini adalah bahawa Bayu, bahagian hal undang-undang memandangkan akta ini adalah di bawah bidang kuasa mereka, bukan bawah bidang kuasa KPWKM. Kementerian juga sedang berusaha untuk memperkukuhkan perkhidmatan bahagian D11 PDRM Polis Diraja Malaysia dan meneliti semula prosedur mahkamah bagi menangani isu-isu tersebut serta merancang program kepekaan sensitization dengan izin secara berterusan hubungan isu perkahwinan bawah umur ini kepada hakim-hakim, pekerja sosial dan badan-badan penguatkuasa sebagai persediaan ke arah perundangan yang lebih ketat bagi mengekang perkahwinan kanak-kanak pada masa akan datang. Datuk Yang Bertua, yang kita dapati salah itu adalah penyantunan. Namun pada the end result itu adalah bila dia kahwin tu tak salah pada segi undang-undang. Sebab tu kita merasakan bahawa ada masalah kalau kita nak buktikan memang ada penyantunan, dan kalau masalahnya ibu bapa memikirkan kalau dikahwinkan anak mereka, anak itu akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Itu menyebabkan masalah kita nak buat itu adalah sebagai jenayah seksual. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mas. Saya jemput soalan tambahan kedua, saya jemput Rantau Panjang. 30 saat. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah daripada pemantauan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri, sejauh mana statistik penceraian yang berlaku di kalangan perkahwinan bawah umur 18 tahun ini, adakah dia meningkat, dan setakat ini adakah statistik juga, sebab kita dapati daripada makluman di media perceraian yang melibatkan umur bawah 25 tahun semakin meningkat. Jadi apakah pihak kementerian ada data janda-janda muda ini, dan apakah program-program yang sedang dirancang untuk membantu golongan ini supaya tidak terus mereka sengsara dalam kehidupan mereka, maka malah mereka mempunyai masa depan yang lebih baik. Apa perancangan kementerian? Sila Timbalan Perdana Menteri 2 minit 30 saat. Terima kasih Rantau Panjang. Memang betul. Kita memang nak meneliti bagaimana statistik ramai mana yang dah kahwin ini, dipaksa ke, kahwin muda ke, yang berakhir dengan perceraian. Namun kita ada masalah kekangan sebab tidak ada cara mana kita nak mengambil statistik yang kahwin dan cerai. Kita tidak ada follow up. Dan ini adalah salah satu daripada masalah yang kita hadapi. Kalau nak fikirkan, walaupun katakan mereka yang bawah 25 ni banyak yang bercerai, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan perkahwinan bawah umur.
there is no direct dengan izin, tidak ada direct relationship dengan izin. Jadi itu yang kita fikirkan adalah kekangan-kekangan, dan apa yang kita mahu adalah tengok punca perkahwinan bawah umur ni, dan kita melihat bagaimana kemiskinan, pendidikan, dan juga bagaimana nak buatkan supaya ada perancangan. Kita ada di bawah LPPKN untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan seksual, terutamanya untuk anak-anak perempuan, supaya mereka tidak tercicir daripada arus pendidikan. Itu salah satu daripada apa yang kita nak lakukan, dan kita ada roadmap. Memang kita ada satu yang melihat cara-cara mana perancangannya, Datuk, yang betul. Namun apa yang kita mahukan, satu cara mana kita nak melihat supaya kita menyelamatkan mereka-mereka yang terjebak dalam ini. Bukan kerana kita ada juga satu masalah yang bukan Islam, customary right, yang kahwin kerana dekat Sabah Sarawak tu memang tinggi, dan mereka ada statistik menunjukkan yang bukan Islam pun tinggi, yang orang asli pun tinggi. Jadi kita nak melihat bagaimana nak menanganinya masalahnya, nak tahu puncanya dulu, dan kalau kita ada cara mana boleh dapatkan data tu, kita boleh cuba teruskan. Namun kita sekarang ini dalam perancangan untuk meneliti bagaimana nak mendapat mereka-mereka ni supaya kita dapat menolong mereka. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Satu lagi. Saya nak teruskan. Untuk pertanyaan Menteri seterusnya, saya jemput Yang Berhormat Mersing. Terima kasih, Datuk Ketua. Mersing minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah usaha yang telah dilaksana oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan fizikal PDRM yang uzur seperti ibu pejabat, polis daerah, balai-balai polis dan kuartus polis seluruh negara. Sila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Mersing. Kementerian Dalam Negeri sentiasa memberikan keutamaan pada usaha-usaha untuk menyediakan kemudahan fizikal yang baik kepada semua agensi di bawah kementerian, termasuklah PDRM. Dan untuk tujuan ini, KDN telah pun diluluskan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 200 juta di bawah pakej Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia yang ke-11 tahun 2019 bagi kerja-kerja pembaikan di kompleks perumahan PDRM serta kerja-kerja pembaikan dan penggantian lift kompleks PDRM seluruh Malaysia. Berdasarkan jumlah peruntukan tersebut, PDRM telah pun mengenal pasti dan menyenaraikan sejumlah 12,409 unit quarters di 158 lokasi dan lain-lain keperluan infrastruktur guna sama yang perlu disenggara dan dinaik taraf. Selain itu, sejumlah 201 unit lift di 34 lokasi turut dikenal pasti untuk penggantian dan pembaikan. Semua kerja-kerja pembaikan kuartus dan lift tersebut sedang dilaksanakan dan terdapat juga kerja-kerja pembaikan kuartus yang telah siap sepenuhnya. Dari segi kemudahan fizikal, KDN berusaha untuk meningkatkan keselesaan anggota PDRM melalui projek pembangunan fizikal seperti pembinaan kuartus dan balai polis baru selain pembaikan kuartus dan balai polis sedia ada. Dan sehingga November 2019, sebanyak 33 projek telah pun diluluskan dan sedang pun dilaksanakan oleh KDN yang selari dengan langkah strategik pemantapan pengurusan pasarana untuk menyediakan tempat bekerja dan kuartus yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan warga PDRM. Kesinambungan usaha dan komitmen KDN untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan fizikal PDRM ini akan diteruskan untuk tahun 2020 apabila kerajaan melalui Belanjawan 2020 telah meluluskan ataupun sedang pun dipertimbangkan untuk diluluskan sebanyak 250 juta ringgit bagi kerja-kerja pembaikan kuartus dan premis PDRM serta naik taraf dan baik pulih stor barang kes Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik seluruh Malaysia. Selain itu, projek pembinaan pasukan gerakan udara Kuching Sarawak juga telah diluluskan
untuk pelaksanaan pada tahun 2020. Terima kasih Menteri. Sekarang silakan Mersing. Soalan tambah pertama 30 saat. Datuk Speaker, polis ni dah lama, lebih pada 200 tahun. Polis mengawal keselamatan. Keselamatan dan ketenteraman perlu dirasa oleh rakyat dan masyarakat perlu dilihat selamat dengan izin scene safe. Sebab tu orang Melayu dia guna perkataan polis tu dulu mata-mata. Balai polis tu rumah pasung, tapi dah tak pakai dah sekarang ni. Saya simpati dengan Mohd Menteri melalui pelbagai pendekatan seperti memasyarakatkan polis atau mempoliskan masyarakat atau dengan izin adanya digital policing. Apakah kementerian di bawah kepimpinan Tan Sri Pago bercadang untuk mencipta model baru bagi ibu pejabat yang sesuai dengan kehendak komuniti dan juga kos yang optimum serta efektif, dan saya pasti 450 juta yang diumumkan oleh Mohd Menteri masih tak cukup. Itu soalan saya. Silakan Menteri jawab 2 minit 30 saat. Terima kasih YB Mersing. Sememangnya jumlah peruntukan yang kita mohon jauh lagi besar daripada itu. Kalau ikut maklumat yang saya tahu, polis memohon hampir 400 juta untuk tahun ini saja. Jadi oleh sebab itu kita tak mampu untuk melaksanakan penambahbaikan ataupun penaik taraf dan penggantian ibu pejabat polis di kawasan-kawasan termasuklah di Mersing. Yang disebutkan yang berhormat tadi memang satu pandangan yang baik, iaitu konsep model baru di mana sebahagian daripada penempatan untuk pegawai-pegawai polis ini dibuat di kawasan-kawasan komuniti, dan di situ kalau ada apa-apa masalah berbangkit dengan omnipresent polis mungkin dapat mengurangkan jenayah di kawasan-kawasan itu. Apapun yang penting ialah sama ada kita dapat menyiapkan projek itu di kawasan-kawasan yang sesuai. Yang paling penting antara lainlah isu tanah. Kalaupun kita memiliki tanah tapi kawasan tanah tak memadai, apalagi kalau nak ditempatkan tempat-tempat yang lain daripada pusat balai polis yang berkenaan, maka itu mungkin akan menjadi masalah besar pada kita. Apapun langkah-langkah untuk menambah baik ini berterusan, dan saya jangka dalam suatu tempoh yang tidaklah terlalu lama, sebahagian daripada projek-projek yang memerlukan penaikan taraf dengan peruntukan yang disediakan lebih banyak, insya-Allah kita akan dapat menyelesaikan sebahagian daripada isu-isu pembangunan itu. Ya, soalan tambahan kedua. Sebelah sini pula. Bagi Tanjung PI. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebagaimana kita maklum, kerajaan memang ada bajet untuk membaik pulih kemudahan penanganan fizikal PDRM. Jadi saya mohon Menteri ambil berat juga di balai-balai polis, terutama di Parlimen Tanjung Piai. Soalan tambahan saya ialah, apakah rasional kerajaan mengurangkan peruntukan tahun 2020 untuk ibu pejabat polis dan balai-balai polis PDRN seperti yang dinyatakan dalam anggaran perbelanjaan persekutuan? Sila Mohd Menteri 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Tanjung Piai. Tahniahlah menang. Apapun sebenarnya kalau ikut yang saya jelaskan awal tadi, kita mohon memang besar. Ya, kerana kita ada senarai inventory semua balai-balai polis di seluruh negara, baik yang lama, yang besar ataupun yang kecil. Cumanya kerana terhad peruntukan itu disebabkan oleh belanjawan negara. Kalau kita diberikan peruntukan yang besar, maka mampulah kita untuk membaik pulih ataupun memperbaharui pejabat-pejabat polis yang disebutkan tadi. Apapun yang penting kita letakkan senarai keutamaan, di mana yang sudah agak lama, setengah-setengah dibina sebelum zaman merdeka dulu, 70-80 tahun. Jadi ini memerlukan kita melaksanakan proses penggantian dan langkah-langkah yang sewajarnya akan kita ambil untuk membaiki balai-balai polis yang berkenaan.
Terima kasih Menteri. Kuala Terengganu satu lagi. Satu Saya lagi akan soalan. teruskan pertanyaan Menteri yang ketiga. Saya jemput yang berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan penghulu-penghulu daripada kawasan Parlimen Pasir Mas. Selamat datang. Saya ingin minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan apakah konsep sebenar pembangunan semula Kampung Baru Kuala Lumpur dan apakah kepentingan orang Melayu yang merupakan pemilik asal tanah Kampung Baru akan terjamin dengan pembangunan semula ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan jawab, tempoh masa 3 minit. Baik, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk makluman Yang Berhormat Lembah Pantai, pihak Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru telah menyediakan cadangan Pelan Pembangunan Semula Kampung Baru yang dikenali sebagai Pelan Konsep Kampung Baru Konsep Plan KBCP 2019. Ia telah dipamerkan kepada pemilik, pewaris dan orang awam pada 21 September 2019 sempena sesi Town Hall bersama pemilik dan pewaris tanah berdaftar Kampung Baru. Pelan konsep yang disediakan ini adalah selaras dengan hala tuju baru kementerian supaya kerajaan sendiri terlibat secara langsung dalam pembangunan semula Kampung Baru. Pelan konsep ini dirancang sebagai satu pakej pembangunan bagi memastikan penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur yang lengkap serta menyeluruh bagi menampung keperluan masa hadapan di samping bagi memastikan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan Melayu Kampung Baru. Semua ini tidak dapat dijamin sekiranya pembangunan Kampung Baru itu dilakukan secara swasta dan secara runcit, di mana pemilik-pemilik berkumpul 5-6 orang dan mereka jualkan tanah untuk dibangunkan. Ianya tidak akan memenuhi kehendak yang seperti mana yang disebutkan tadi. Pelan konsep yang disediakan ini adalah selaras dengan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 yang diwartakan yang menetapkan zon guna tanah perdagangan pusat bandaraya dengan nisbah plot 1:10. Pelan yang disediakan ini memfokuskan kepada kawasan Malay Agricultural Settlement MAS Kampung Baru seluas 220 ekar, tetapi hanya 153.46 ekar sahaja adalah tanah milik yang akan dibeli dan dibangunkan. Tak termasuklah yang kalau baca dalam Malaysia kini kata kita akan rindui Masjid Kampung Baru dah tak ada, Kelab Sultan Sulaiman dah tak ada, ya. Ini semua fakta ke laut, ya. Saya tak tahu mana dia dapat, ya. Pelan konsep ini telah menetapkan beberapa prinsip dan asas utama, iaitu pemilikan tanah Kampung Baru kekal menjadi milik orang Melayu. Prinsip yang digariskan adalah seperti mana berikut. Nombor 1, tujuannya ialah untuk dibangunkan supaya memastikan lebih ramai orang Melayu akan berpeluang memiliki hartanah dan menjalankan perniagaan di pusat bandaraya melalui penyediaan lebih banyak unit kediaman dan ruang komersial. Ini kembali kepada konsep dan falsafah asal Kampung Baru. Kampung Baru itu merupakan tanah anugerah yang diberikan oleh Sultan Selangor pada ketika itu untuk menentukan ada tempat di mana orang Melayu boleh duduk di Kampung Baru. Tapi bila Kuala Lumpur membangun, jumlah penduduk Kuala Lumpur pun telah bertambah sampai mungkin 10 kali ganda. Tetapi Kampung Baru tetap kekal dengan kepadatan yang sama. Untuk seimbang dengan pembangunan yang berlaku di Kuala Lumpur, maka kita nak bangunkan supaya jumlah penduduk di Kampung Baru itu, orang-orang Melayu pun boleh ditambah dan ditingkatkan 10 kali ganda. Itulah sebabnya plot ratio-nya 1:10. Saya minta masa lebih sikit, Datuk Speaker, kerana isu ni hari itu ramai yang minta, tapi hari ini dia semua tak ada pula. Ya. Yang kedua, memastikan elemen warisan, seni bina, budaya dan cara hidup orang Melayu terus dipelihara dan dipulihara melalui penyediaan Taman Warisan Melayu di samping penerapan elemen seni bina Melayu Islam dalam pembangunan semula yang akan dilaksanakan. Saya berhenti di situ dengan menegaskan di sini, ya. Taman warisan yang nak diwujudkan adalah seluas 24 ekar.
dengan harga yang ditawarkan 43.5 juta seekar bersamaan 1,000 sekaki persegi, maka taman warisan yang 24 ekar tu tanahnya sahaja nilainya 1 bilion. Mana ada pihak swasta yang akan sanggup membangunkan dengan konsep yang sebegini rupa kalau ianya tidak dilakukan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Lembah Pantai 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya secara keseluruhan apakah harga tawaran kaki persegi yang akan diberikan? Kedua, berapakah peratus pemilik yang telah setuju dengan harga tawaran ini? Dan ketiga, adakah pihak kementerian bersedia untuk bekerjasama contohnya dengan Jabatan Warisan untuk mengenal pasti dan mengekalkan elemen-elemen pusaka ataupun warisan, contohnya di Ablah Hukum dikekalkan bangunan asal milik Haji Ablah Hukum agar masih ada peninggalan dan tidak semuanya jadi konkret, masih ada elemen-elemen asal daripada Kampung Baru itu sendiri sebagai tanda identiti jati diri orang Melayu di Kampung Baru. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Dia 3 soalan tadi tu. Terima kasih Lembah Pantai. Saya jawab tentang soal warisan dulu. Memang kita telah kenal pasti lebih kurang dalam 11 buah rumah yang sedia ada, termasuklah rumah yang dikenali sebagai rumah mastermat, mastermat yang akan kita kekalkan dan kita akan pindahkan dalam dan letakkannya dalam taman warisan, dan ada 10 lagi dan akan ditambah lagi mengikut pandangan arkitek dan perancang bila ianya dilaksanakan. Tapi yang mana yang 11 jenis rumah itu telah pun dikenal pasti untuk menjadi sebahagian daripada taman warisan yang nak kita wujudkan. Yang kedua, dari segi harga yang ditawarkan, seperti mana yang saya rasa semua sedia maklum, harganya adalah RM1,000 sekaki persegi yang bersamaan dengan 43.5 juta seekar. Ya, saya tahu ramai yang kata terlalu murah, ya, tapi setahu saya lah, tanah orang Melayu yang kekal syarat pemilikan Melayu dijual dengan harga 43.5 juta seekar, tak ada. Saya tak tahulah kalau di Tanjung Piai ada, ya, tapi saya yakin tak ada. Atau di Kuala Terengganu ada, saya yakin tak ada. Ini merupakan harga yang tertinggi. Ada yang membuat perbandingan, ya, Lembah Pantai dengan tanah KLCC dan mengatakan bahawa tanah KLCC sekarang ini RM3,000 sekaki persegi. Itu setelah KLCC dibina. Bila tanah KLCC itu merupakan lumba kuda, ya, dan nak dibina KLCC, penilaian yang diberi adalah hanya dalam lingkungan 400 kaki, sekaki RM400 sekaki persegi, ya. Kampung Baru pun belum dibangunkan. Tapi bila ianya dibangunkan sebagaimana yang dirancang, sudah pasti harganya akan naik. Ada orang kata pula kalau harga naik dah sayanglah orang Kampung Baru dah pergi. Tak ada siapa yang suruh orang Kampung Baru pergi. Kita minta orang Kampung Baru kekal melabur di sana, membeli hartanah di sana supaya apabila ianya telah dibangunkan dan harga tanah itu naik, maka mereka juga akan mendapat manfaat daripada pembangunan yang dilakukan. Tapi itu terpulang pada mereka. Yang soalan yang kedua adalah berhubung dengan peratus. Peratus pemilik yang telah respon, ya, adalah hampir 35% daripada pemilik. Dan daripada 35% pemilik, dan saya telah beri tempoh sehingga hujung bulan ini, hampir 97% bersetuju. Ya. Tapi masih ada lagi 60% lebih yang belum respon. Dan saya amat mengharapkan semua akan berusaha bersama, termasuklah yang di belah sana, untuk meyakinkan, ya, untuk mereka respon supaya kita dapat faham kenapa dia orang nak jual ke, kenapa dia tak nak jual ke dan sebagainya, supaya kita boleh berbincang. Terima kasih Lembah Pantai. Kuala Terengganu. Tak, Penang. Kuala Terengganu. Siapa yang saya Semua Kuala Terengganu yang ke berhormat Penang. Terima kasih. 30 saat. Yang Berhormat Timbalan Pengurusi, Timbalan Speaker.
Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dia bab harga ni, dia ada past value, dia ada present value, dia ada future value. Sebab tu nilai kena LCC 10 tahun dulu, 20 tahun, 30 tahun dulu lain. 30 tahun. Jadi yang ini kita kena buat ratio margin ada di situ. Jadi saya nak bagi soalan saya untuk penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Seperti yang kita tahu, Lebuh Raya bertingkat Akleh, iaitu Ampang memisahkan Kampung Baru dengan kawasan KLCC. Kerajaan yang lalu telah meluluskan pembinaan Jejantah Saloma yang merentasi Akleh bagi menghubungkan kembali Kampung Baru dan dengan KLCC. Soalan saya, setakat mana kemajuan projek berkenaan sehingga hari ini, berapakah anggaran kos akhir projek ini dan siapakah yang membiayai projek ini? Dan jika dibiayai oleh DBKL, apakah ROI, Return of Investment, atau kesan langsung kepada DBKL dan juga penduduk Kampung Baru yang tanahnya akan diambil dengan bayaran 850 dan juga RM150 saham. Dan nilai di situ boleh mungkin kita, apa salahnya kita bayar 2,000, 3,000 kepada penduduk di situ, dan mereka tidak ada lagi. Selepas ni hak orang Kampung Baru, mereka boleh membeli untuk berniaga. Tak apalah yang tu, sebab tadi dah kait dengan Tanjung Piai dan sebagainya. Ringkaskan soalan 30 saat saja, Benang. Dan jika dibayar oleh DBKL, soalan saya tadi, dan jika dibayar oleh DBKL, apakah ROI atau kesan langsung kepada DBKL dan juga penduduk Kampung Baru dengan pembinaan Jejantas ini, atau hanya pemaju-pemaju kondo mewah yang dibina berhampiran Jejantas berkenaan saja yang menerima kesan langsung daripada ini. Sekian. Terima kasih Penang. Sila Menteri 2 minit 30. Ya, terima kasih. Sepatutnya bagi Kuala Terengganu tadi, saya sebut Kuala Terengganu. Pendang saya tak sebut, tapi dia punya soalan pun agak merapu. Minta maaf lah ya. Tadi dia jawab soalan, minta tarik balik Merapu. Saya tarik balik. Saya minta tarik balik Merapu. Dia dah tarik balik dah. Tarik balik. Ini berkenaan dengan hak rakyat. Saya sebagai ahli parlimen ada hak bercakap. Menteri bercakap Merapu. Soalan saya cakap Merapu. Tarik balik. Dah tarik balik. Tarik balik dah, Benang. Terima kasih. Tadi disebut projek Saloma Link ni projek yang diluluskan oleh kerajaan lama. Lalu kalau nak tanya dari segi justifikasi pembinaan Saloma Link tu, patut kena tanyalah kerajaan lama. Kita mewarisi. Ni, bila ambil alih kerajaan, kamu ambil sekali dengan mana ada kerajaan lama? Janganlah kerajaan lama tak ada tanya macam mana. Apa punya, tak profesional langsung. Ada ke? Kita memerintah. Segala hutang, segala apa kita ambil sekali. Terpaksa kita ambil alih. Yalah, baik jawablah. Jawablah, apa nak tanya kerajaan dahulu pula. Sekarang kamu menteri. Apa punya hutang? Kamu bukan. Duduk. Saya tahu saya menteri dan Pendang bukan. Tak payah nak ingatkan. Tapi nak tanya justifikasi pembinaan Saloma Link tu, justifikasinya adalah yang dilakukan oleh pihak kerajaan lama. Sekarang ni dah hampir siap. Takkanlah nak tanya saya, nak menjawab kenapa bina Saloma Link, apa ROI-nya dan sebagainya. Satu. Nombor dua, soalan tanah. Tanah memang ada nilai dulu, nilai sekarang, nilai masa depan. Memanglah kita beli tanah dengan nilai sekarang. Takkan kita beli dengan nilai dulu ataupun nilai akan datang. Kita ni bukan broker. Kalau broker, memanglah dia beli dengan tujuan untuk masa depan dia nak jual. Saya bukan broker. Saya nak bangunkan Kampung Baru itu, saya beli dengan harga semasa. Harga semasa. Menteri, broker jawab di Facebook lah. Janganlah. Ini House of Parliament ni. Pendang, saya tak benarkan Pendang untuk respon. Pendang duduk. Pendang sila duduk. Dia menjawab. Ini sesi menteri. Pendang, ini sesi menteri. Pendang, saya tak benarkan Pendang. Sekejap, kita sesi. Saya ingatkan Pendang ni parlimen ya. Parlimen. Kalau parlimen jangan sebut broker. Tak ada siapa sebut broker pun. Janganlah speaker kalau parlimen. Mana ada siapa sebut broker? Kamu menteri. Bukan kedai kopi. Jawab je. Duduklah. Kamu menteri. Duduklah. Saya duduklah. Tarik broker tak ada siapa sebut. Tolong ingat ni parlimen bukan kedai kopi. Jangan nak teringatkan menteri. Ini bukan Facebook atau Twitter. Ini House of Parliament. Apa punya menteri? Kedai kopi dengan Facebook ingat sama.
harga tanah. Rumuskan jawapan. Okey, harga tanah berdasarkan pada penilaian. Dia bukan berdasarkan kepada spekulasi. Kita kerajaan. Kita bukan syarikat nak menyaga. Kita kerajaan. Maka kita beli dengan penilaian yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan dan Penilaian Hartanah. Bukan spekulasi. Maka kita tak beli dengan harga zaman dulu ke, harga masa akan datang ke. Itu spekulasi yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai broker. Saya bukan broker. Saya beli atas dasar penilaian semasa yang dibuat oleh Jabatan Kerajaan sendiri. Menteri masa Ianya datang, merupakan baik. Terima kasih. Kalau tidak saya ceramah pula kan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Kuala Terengganu satu lagi. Kuala Terengganu. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Chang Lee Kang Tanjung Malim. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Persilakan Menteri Industri Utama atau timbalannya menjawab. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Malim di atas soalan yang bertanyakan tentang jumlah wang yang telah dibelanja untuk menampung insentif pengeluaran getah dan juga penoreh getah yang telah menikmati bantuan ini. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2019 ya, setakat September 2019 kita telah membelanjakan sebanyak 60,453,289 ringgit Malaysia untuk menampung insentif pengeluaran getah IPG. Dan untuk makluman Yang Berhormat, insentif ini telah dinikmati oleh 90,208 pekebun kecil di seluruh negara. Untuk makluman Yang Berhormat juga, khusus bagi negeri Perak, Kementerian mempunyai data pembayaran terkumpul IPG dari September 2015 hinggalah Ogos 2019 ya. Untuk negeri Perak, bilangan tuntutan bagi tempoh yang saya nyatakan sebelum ini, ya, tuntutan yang dibuat adalah sebanyak 54,557 yang membabitkan jumlah pembayaran sebanyak RM7,87,306. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Tanjung Malim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah adakah yang insentif pengeluar getah IPG ini melibatkan penoreh getah yang menoreh getah di bawah sistem pawah, iaitu mereka tidak mempunyai tanah, dan kalau tidak, apakah usaha kementerian untuk membantu penoreh getah yang menoreh di bawah sistem pawah? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tanjung Malim. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih Tanjung Malim atas soalan yang baik. Untuk makluman Yang Berhormat, sekarang ini bagi mereka yang memiliki dan mengusahakan getah ya, kita di peringkat kementerian di bawah LGM Lembaga Getah, kita menyediakan apa yang dipanggil sebagai kad 4G ya, bagi yang memiliki dan yang mengusaha. Ada juga yang memiliki dan mengusahakan, tapi dalam konteks soalan Yang Berhormat ini, dianya tidak mempunyai tanah ya, dia adalah mengusahakan kebun tersebut dan tanah itu dimiliki oleh penambah yang lain. Justru apabila mereka ada mempunyai kad 4G, di dalam itu dinyatakan berapakah bahagian mereka masing-masing. Biasanya amalannya ialah 50-50. 50% untuk mereka yang memiliki tanah getah, 50% lagi untuk yang mengusahakan. Jadi LGM membayar IPG itu mengikut portion dengan izin yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
Jadi saya fikir dari segi itu tidak ada masalah untuk peneroda getah yang bukan memiliki tapi mengusahakan untuk mendapat apa dipanggil nikmat daripada tuntutan IPJ ini. Terima kasih. Satu lagi, soalan tambahan. Mohon soalan tambahan. Tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Speaker nak beri peluang. Terdapat lebih kurang 1.2 juta hektar tanah ditanam dengan getah seluruh negara dan harga lantai hari ini getah RM2.50. Jadi menteri baru-baru ni November yang lepas ada mengumumkan cadangan pokok getah dipakai dengan alat pelindung hujan supaya penoreh getah boleh menoreh sewaktu tengkujuh. Jadi soalan saya, adakah kementerian membelanjakan peruntukan untuk rintis untuk menoreh di waktu hujan ni? Kerana ini benda yang baru dan sejauh manakah kos diperlukan? Dan adakah kementerian ingin menaikkan harga lantai getah daripada RM2.50 ke RM3 oleh kerana musim tengkujuh sekarang ini banyak penoreh tak boleh menoreh di waktu ini. Jadi apa pandangan menteri? Terima kasih. Jamilah Menteri, 1 minit. Terima kasih Jempol. Seperti mana yang Jempol pun sedia maklum bahawa apa yang dipanggil sebagai menoreh sewaktu gerimis, saya nak betulkan, menoreh sewaktu gerimis kerana kita punya konsep payung ini bukan satu perkara yang baru. Ianya pernah dibuat projek rintis di zaman pentadbiran yang lama. Malah kalau kita lihat di Thailand pun sudah ada menggunakan sistem payung ini yang memayungi tempat yang ditoreh itu di bawah dalam keadaan hujan yang gerimis, bukan hujan yang lebat. Cuma projek yang sedia ada yang telah pun dibuat dahulu, saya percaya ianya tidak mencapai apa yang dimaksudkan kerana ianya tidak cost produktif lah. Maksudnya dia tidak ada economic scale kerana harga itu mahal dan ianya memberikan sedikit beban kepada pekebun kecil sama penoreh getah. Tapi apapun kita sedang teliti perkara ini di bawah LGM, terutamanya yang terbabit dalam soal pembangunan secara inovasi ini untuk membantu pekebun kecil. Yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi ialah soal apa yang berkaitan dengan harga lantai. Kita kekal dengan RM2.50 ini untuk insentif pengeluaran getah. Tetapi dalam masa sama saya ingin maklumkan Yang Berhormat bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 150 juta untuk memulakan apa dia panggil sebagai integrasi tanaman. Jadi yang ini kita sedang perhalusi bersama kerana ia membabitkan 2-3 kementerian, Kementerian Industri Asas Tani dan sebagainya, supaya dapat membantu pekebun kecil ini di waktu musim hujan dan sebagainya agar ada tanaman-tanaman yang boleh membantu mereka untuk mendapatkan hasil. Misalnya tahun lalu ada penoreh getah pekebun kecil di Kedah yang menanam cendawan, yang mana itu dijual dengan 1 kilo RM10, ada RM15. Ia hanya membantu mereka selain daripada adanya insentif pengeluaran getah yang disediakan kepada mereka. Untuk maklumat hormat, harga sekarang RM2.11. Jadi PG itu telah pun diaktifkan. Terima kasih. Terima kasih Kementerian Menteri. Pertanyaan jawab lisan. Saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, menang Tanjung Perai calon nombor 2. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua dan kepada ahli yang berhormat dan ahli Dewan, kerajaan melalui PTPK tidak hanya mengamalkan penguatkuasaan, tetapi kita lebih banyak menggunakan pendekatan bagi menggalakkan peminjam-peminjam kita ini dapat memberikan bayaran balik mereka dengan sebaik-baiknya untuk digunakan bagi diberikan pinjaman itu kepada orang-orang lain. Jadi sebab itu kita banyak menggunakan kaedah-kaedah seperti memberikan tawaran diskaun 10% kepada mereka yang membayar 12 bulan berturut-turut ataupun 12 bulan lebih awal. Dia bayar dulu 12 bulan lebih awal, jadi mereka ini akan diberikan diskaun sebanyak 10% daripada pinjaman mereka. Begitu juga mereka yang juga membayar boleh membayar dalam mengawalkan 20% daripada tempoh sebenarnya, mereka juga akan dikecualikan daripada caj pentadbiran sebanyak 3%. Jadi alhamdulillah dengan galakan-galakan yang telah pun dibuat, termasuk dengan program bayar dan menang, kita ada tawaran cabutan bertuah dan sebagainya, ramai orang telah pun membayar balik dan sekarang ini kita telah pun mendapat
sehingga September ini 619 juta bayaran balik yang telah pun kita perolehi daripada peminjam-peminjam, dan kita memberikan kelonggaran kepada mereka untuk membayar. Kalau mereka tidak berkemampuan untuk nak membayar, kita memberikan tawaran kepada mereka untuk membayar paling kurangnya ialah sebulan 100. Sebulan 100. Walaupun paling tingginya bayaran yang mereka daripada pinjaman yang diberikan kepada mereka lebih kurang RM350 sebulan. Tetapi oleh kerana kalau mereka tidak berkemampuan, mereka diberikan kelonggaran paling tidaknya RM100 kerana kita nakkan duit mereka itu dibalikkan semula kepada tabung. InsyaAllah program ini masih diteruskan. Sila Tenggara, 30 soalan tambahan bersama. Terima kasih Timbalan Menteri. Daripada 2001 sampai 2018 PTPK dia membiayai, saya ingat Menteri kena setujulah 419,000 pelajar. Bagus. Dan tentu Menteri tak cakap tadi menanggung tunggakan pinjaman sebanyak 1.6 bilion setakat ni. Jadi perkara tersebut menjadi bahan apabila dalam perikiran 020300 Perbadanan Tabung Kemahiran untuk tahun 2020 tidak ada lagi bantuan 5 juta kepada PTK butiran bajet 2020. Dan yang ketara sekarang ni, bolehkah Timbalan Menteri maklumkan kepada kita bahawa terdapat pusat-pusat latihan kemahiran swasta ni yang mengendalikan program ni, mereka menjerat pelajar-pelajar untuk belajar ke tempat mereka, tetapi akhirnya tidak ditawarkan dengan tabung pinjaman tersebut, dan akhirnya budak-budak ni terpaksa meminjam dengan bank, dan budak-budak ni berhenti setengah jalan. Dan apakah tindakan kementerian untuk melangsungkan pelajar-pelajar ini daripada terus belajar di pusat-pusat kemahiran yang swasta ni? Terima kasih Tenggara. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Strategi pengagihan peruntukan daripada tabung ini kepada khususnya kepada institusi-institusi pusat bertauliah swasta ini ialah kepada pendekatan menggunakan industri driven, iaitu mengutamakan penempatan pelatih melalui kerjasama pintar yang perlu dilakukan oleh pusat bertauliah ini dengan pihak industri. Jadi sebab itu kita meletakkan syarat-syarat yang agak ketat yang menyebabkan kadang-kadang mereka tak mampu untuk lakukan benda ini, sebab kita nak pastikan supaya pelajar-pelajar yang mengambil pendidikan TVET ini, keboleh pasaran mereka di dalam industri pekerjaan ini terjamin. Sebab itu kalau mengikut kajian Pricewaterhouse pada 2018 mendapati bahawa 92% pelajar-pelajar TVET itu boleh masuk pasaran pekerjaan. Jadi alhamdulillah berkaitan dengan peruntukan bajet ini, kita tidak menghadapi masalah apa-apa dari segi keuangan, sebab kita mempunyai pusingan duit yang sedia ada ni untuk diberikan pinjaman kepada pelajar-pelajar. Begitu juga dengan peruntukan dalam bajet baru-baru ini, sebanyak 50 juta juga diperuntukkan bagi membiayai pendidikan di peringkat institusi pengajian yang dikendalikan oleh kerajaan negeri, kerajaan negeri dia ada, dia punya pusat-pusat bertauliah ada di bawah kerajaan negeri, ada diperuntukkan melalui tabung PTPTK ini sebanyak 50 juta untuk diagihkan kepada mereka. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya jemput soalan tambahan yang kedua, Kapar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya terus kepada soalan, apakah langkah kerajaan untuk memulakan latihan kemahiran dari peringkat sekolah menengah supaya mengurangkan beban penggunaan tabung PTPK setelah pelajar di taraf profesional, maka tak timbullah persoalan pegawai dagang aktif mengikut sektor yang jumlahnya sebanyak 123,077 orang. Terima kasih. Silakan Menteri. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada KAPA. Kita sentiasa terbuka untuk menjalankan program-program pendidikan ini di peringkat seawal-awalnya, khususnya di peringkat sekolah menengah, dan sudah tentulah ini harus diambil perhatian oleh pihak Kementerian Pendidikan, kerana sekolah-sekolah institusi persekolahan rendah dan menengah ini di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi dari sudut persijilan SKM ini dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi kita hanya mengambil pelajar-pelajar selepas daripada mereka melepasi
pengajian menengah mereka. Namun begitu kita tidak ada masalah kalau Kementerian Pendidikan boleh menganjurkan program-program ini untuk diperluaskan kepada bermula daripada sekolah menengah. Itu adalah suatu yang terbaik, khususnya bermula daripada tingkatan 4 lagi, itu adalah lebih baik, insya-Allah. Speaker, boleh. Saya akan teruskan kepada pertanyaan jawab lisan seterusnya. Saya menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah Haji Muhammad Fakih Sabak Bernam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Dipertua. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan memberi sokongan kepada pasukan Malaysia melawan Indonesia pada malam ini. Semoga akan menang. Sekian soalan saya nombor 3. Sila Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. InsyaAllah bukan saja akan menang, tapi kita doakan supaya menang besar. Ini penting untuk Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan telah dan akan terus menyelenggara serta menaik taraf kemudahan-kemudahan infrastruktur sukan secara berperingkat, termasuklah di Parlimen Sabak Bernam. Untuk makluman Yang Berhormat, di Sabak Bernam ada 29 infrastruktur sukan. Daripada jumlah 29 ini, 20 dalam keadaan yang baik telah pun diselenggara ataupun sejak dibina masih dalam keadaan baik. Tetapi daripada 29, 9 perlu diselenggara dan perlu dibaik pulih secepat mungkin. Kementerian Belia dan Sukan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk memastikan bahawa list prioriti penambahbaikan atau pembaik pulihan diikut sebaik mungkin. Dalam 29 infrastruktur sukan ini, 20 terletak di bawah bidang kuasa negeri dan 9 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kita akan mengikut permohonan yang sedia ada, mana yang perlu dibaik pulih secepat mungkin bersama dengan kerajaan negeri, dan pada masa yang sama prioriti pembaik pulihan infrasukan pada tahun depan akan difokuskan bagi infrasukan di kawasan luar bandar ataupun infrasukan di kawasan bandar tetapi ada kumpulan belia berisiko yang paling tinggi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama sila. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah menjelaskan jawapan sebentar tadi. Semoga penyelenggaraan yang belum dilaksanakan diharap dapat diurus dengan segera. Soalan tambahan saya, setakat manakah perancangan kerajaan untuk menyelenggara gelanggang ataupun pusat sukan yang telah sedia ada, dan apakah pilihan alternatif kerajaan bagi menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi kepada belia di luar bandar? Dan apakah langkah kerajaan khususnya Kementerian Belia untuk mencungkil bakat-bakat belia luar bandar dalam bidang sukan sehingga mencapai taraf dunia? Dan sejauh manakah kementerian berjaya memaksimalkan dan mengoptimalkan pencarian bakat baru untuk sukan negara? Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Ada 4 soalan tu, saya cuba ringkaskan sebaik mungkin. Pertama sekali, status pembaik pulihan gelanggang-gelanggang yang sedia ada. Seperti yang saya maklumkan tadi, prioriti akan diberikan kepada gelanggang yang telah pun diklasifikasikan sebagai gelanggang yang tenat kualitinya dan perlu dibaik pulih secepat mungkin. Dengan ini kalau kita lihat dalam belanjawan 2020 ada tambahan dana di sini untuk memberikan fokus kepada pembaik pulihan gelanggang, iaitu di mana 299 juta ringgit Malaysia telah pun diperuntukkan dan prioriti seperti saya katakan tadi akan diberikan kepada kawasan luar bandar ataupun kawasan di mana ada kumpulan belia berisiko yang paling tinggi. Alternatif adalah untuk berkolaborasi dengan kerajaan negeri ataupun berkolaborasi dengan syarikat swasta untuk memastikan bahawa gelanggang itu dapat dibaik pulih secepat mungkin. Sebagai contoh, kami telah pun berkolaborasi dengan Yayasan Khazanah, bawa Khazanah untuk membina lebih banyak craft dengan izin craft court, di mana kita membaik pulih gelanggang futsal berstatus atau berkualiti antarabangsa bersama dengan syarikat-syarikat yang sedia ada supaya akhirnya ia dapat dimanfaatkan oleh anak-anak khususnya di kawasan Felda. Dalam usaha kita untuk mencari bakat-bakat anak muda dalam bidang sukan, sebab itu pada tahun depan prioriti akan diberikan kepada pembangunan infrasukan kos rendah, high impact di kawasan luar bandar, di
di mana 100 juta ringgit akan diperuntukkan. Bukan itu saja, kita akan menggerakkan atau merancangkan program TOP, Talent Outreach Program, bersama dengan MSN dan ISN untuk mencukil bakat-bakat anak muda kita khususnya di kawasan luar bandar supaya akhirnya mereka dapat disertakan ke dalam program podium ataupun high performance sports dengan izin supaya akhirnya mereka dapat mewakili Malaysia di persada dunia. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, selain daripada kita memperbaiki atau menaik taraf kemudahan-kemudahan sukan di seluruh negara kita, saya juga ingin berkaitan dengan sukan ni, apakah sebenarnya atlet-atlet atau ahli-ahli sukan di dalam negara kita ni lahirnya daripada sekolah sukan yang kita usaha sama dengan kementerian? Adakah mereka ini lahir daripada sekolah sukan atau sistem sekolah sukan ini kurang berjaya? Dan selain pada itu, adakah kerana kemudahan-kemudahan sukan ini tidak diberikan perhatian atau beliau dah tak suka main pusa, beliau tak suka main takraw, beliau tak suka main bola kerana Yang Berhormat Menteri lebih berminat kepada e-sport? Jadi saya ingin jawapan pada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Ada banyak cara untuk kita mencungkil dan mencari bakat anak muda dalam bidang sukan. Bukan saja daripada sekolah sukan, tetapi sekarang ini kita telah pun memperuntukkan lebih dana ke dalam sistem akar umbi yang lebih menyeluruh. Sebagai contohnya, sebelum ini telah pun tertubuhnya NFDP yang fokusnya adalah bagi sukan bola sepak. Dananya telah pun dipertingkatkan supaya akhirnya kita dapat merancangkan perkembangan bola sepak di peringkat akar umbi. NHDP bagi hoki, ABM bagi badminton, dan kita akan mulakan banyak yang lain khususnya sukan sektor wanita yang sebelum ini tidak dapat pembelaan yang sewajarnya. Itu bagi niche group, bagi mereka yang betul-betul berbakat dan jumlahnya agak kecil tetapi akhirnya besar kemungkinan mereka yang akan mewakili negara tercinta. Selepas itu kita ada sekolah sukan Bukit Jalil yang terletak di bawah federal dan pergi ke sampai sekolah sukan peringkat negeri. Ini semua merupakan program pelapis yang akhirnya akan melahirkan atlet-atlet muda kita. Tetapi fokus program-program ini dengan izin adalah complementary. Dia tidak membunuh satu sama yang lain tetapi membina satu sama yang lain. Saya juga percaya Yang Berhormat bahawa sukan tradisional dan sukan-sukan baru seperti e-sports dapat dibangunkan bersama kerana akhirnya kita lihat landscape sukan negara sentiasa berubah. Sebelum ini kita mungkin hanya ada dalam 20 ke 30 traditional sports dan sekarang dia asyik berkembang. Setiap tahun ada sukan-sukan baru. Sebagai contoh dalam Tokyo Olympic, Paris Olympic, selepas ini akan ada 4 jenis sukan lagi yang akan dipertandingkan seperti break dancing yang sepatutnya kita cari jalan untuk mengasah bakat anak muda kita supaya akhirnya mereka boleh mengikut arus masa perkembangan sukan yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat. Satu lagi. Saya bagi satu lagi. Satu lagi. Kota baru. Terima kasih. Berkaitan. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat Menteri, kita tahu bahawa banyak infrastruktur sukan yang dibina oleh kerajaan ini mengalami masalah penyelenggaraan, mungkin masalah kewangan dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan atau membina multi-purpose sports complex di mana satu-satu kompleks itu boleh digunakan untuk banyak jenis sukan, dan kalau sukan-sukan tertentu itu sudah tidak diminati, kompleks itu boleh digunakan untuk jenis-jenis permainan yang lain. Mohon pandangan. Terima kasih Kota Baru. Sila 1 minit Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Itu memang merupakan salah satu cadangan yang sedia ada supaya kita dapat pusatkan aktiviti sukan di satu lokasi. Cuma masalah yang sedia ada adalah di mana jika wujudnya pemusatan aktiviti-aktiviti sukan ini, kita tidak dapat mengagihkan infrasukan seadil mungkin khususnya di kawasan luar bandar. Kerana lazimnya kompleks sukan ini akan ditumpukan di kawasan yang agak padat, sebagai contohnya di Kota Baru. Tetapi bagaimana pula kita ingin mengagihkan infrasukan di kawasan-kawasan separa bandar dan luar bandar, walaupun populasinya kecil tetapi mungkin ada kumpulan belia berisiko yang agak tinggi. Sebab itu kita perlu pastikan sambil kita membina lebih banyak kompleks sukan yang kosnya lazimnya atas 10 juta ringgit Malaysia, tetapi kita juga tidak boleh lupa infrasukan kecil tetapi high impact di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, apabila saya lawat ke Parlimen Sempurna di mana ada banyak pulau-pulau, di kawasan-kawasan tersebut yang agak mustahil untuk membina infrasukan besar seperti kompleks sukan, tetapi tidak ada infrasukan kecil
tetapi berkualiti tinggi seperti bola keranjang yang dimohon. Walhal kosnya bawah RM100,000 tetapi dapat memberi impak kepada lebih 250 komuniti anak muda di sana dan akhirnya dapat mengurangkan kumpulan belia berisiko. Semua cadangan akan kita ambil kira secara serius mengikut kepadatan, kumpulan belia berisiko dan jumlah infrasukan di kawasan tersebut. Tetapi pengkhususan dan fokus harus diberikan kepada kawasan luar bandar ataupun kawasan yang ada kumpulan belia berisiko paling tinggi. Kerana saya agak yakin sukan dapat mengurangkan jumlah belia berisiko. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Pertanyaan jawab lista seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid Kemaman. Datuk Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 4. Sila Menteri Industri Utama dan Timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, perkembangan industri koko pada ketika ini adalah tertumpu kepada industri pengisaran biji koko dan sektor huluan, khususnya dalam menghasilkan dengan izin betul-betul single origin koko. Bagi memastikan sektor huluan terus kekal berdaya saing, beberapa pendekatan telah pun dirangka dan sedang dilaksanakan melalui pelaksanaan program pembangunan seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan program peningkatan produktiviti dengan memberikan insentif input pertanian seperti baja dan racun serta khidmat nasihat dan kursus pemindahan teknologi untuk menggalakkan pekebun untuk terus menyelenggara dan melibatkan diri dalam penanaman koko dengan mengamalkan amalan petani yang baik bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran biji koko kering yang berkualiti di kalangan peserta program. Yang kedua ialah melaksanakan program pembangunan kluster koko untuk menambah nilai rantaian pengeluaran koko, seterusnya meningkatkan lagi pendapatan pekebun koko. Program ini merupakan program di bawah Rancangan Malaysia ke-11 yang berkonsepkan Farm to Table, di mana segala aktiviti berasaskan koko dilaksanakan di tapak kluster koko, bermula daripada peringkat nursery koko hinggalah kepada penghasilan produk akhir, iaitu coklat yang melibatkan pekebun koko dan komuniti sekitar kluster koko. Dan yang ketiga, menjalankan projek-projek penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menambah daya saing komoditi koko melalui pembangunan bahan tanaman dan penggunaan klon-klon koko yang berhasil tinggi serta tahan perosak dan penyakit, peningkatan produktiviti melalui pembangunan teknologi pengeluaran koko, pengurusan penyakit dan perosak serta penggunaan bioteknologi dalam meningkatkan lagi pengeluaran bahan tanaman koko yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Kemaman, soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan itu. Soalan tambahan saya, sejauh manakah produk-produk agri-komoditi seperti koko ini dikomersialkan dan dipasarkan kepada pemain-pemain industri, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat pasaran global. Serta apakah pendekatan ataupun teknologi terkini yang digunakan dalam memastikan Malaysia sebagai hub coklat ASEAN dapat dicapai sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil yang mengusahakan industri koko ini. Mohon jawapan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman di atas soalan yang baik. Untuk makluman Yang Berhormat, memang produk-produk kita sekarang ni, iaitu yang berkaitan dengan koko, komoditi koko, dikomersialkan dan dipasarkan dengan baik. Misalnya saya bagi satu fakta perbandingan untuk pengetahuan Dewan ini. Saya ambil contoh misalnya sektor hiliran makanan, iaitu yang berkaitan dengan coklat. Pada tahun 1992, value atau nilainya 45 juta ringgit. Kemudian 10 tahun selepas itu, tahun 2002, dia meningkat menjadi 110 juta ringgit. Untuk tahun 2018, tahun lepas, nilainya telah meningkat kepada 1.03 bilion ringgit. Ini kita bercakap tentang coklat saja. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat bahawa banyak produk-produk kita perlu dikomersialkan dan dipasarkan. Saya ambil contoh misalnya, sekarang ni ada ubat gigi daripada coklat yang dinamakan sebagai, kalau tak silap saya, Miss, ya. Satu produk tempatan yang sekarang ni sedang kita bantu untuk promosikan. Ada juga bahan-bahan seperti
yang membabitkan pharmaceutical ataupun kecantikan dan sebagainya. Jadi yang ini produk-produk yang sedang kita bantu mereka untuk pasarkan supaya dapat dipelbagaikan produk-produk ini dan bantu industri ini. Apakah pendekatan dan teknologi yang terkini? Saya percaya bahawa yang saya sebutkan tadi dalam jawapan ialah untuk kita bangunkan secara bersungguh-sungguh, iaitu apa yang dipanggil sebagai program pembangunan kluster koko. Saya ambil contoh misalnya yang sedang kita buat sekarang di Ranau. Di Ranau ni kita akan bangunkan sekarang dalam proses tender yang berhormat, bangunkan mini kilang. Dan di kawasan persekitaran itu ada penanam koko. Jadi mereka boleh hantar terus ke kilang, diproses dan kemudian terus menjadi produk hiliran dan membantu pekebun kecil yang mana mereka mempunyai pekebun di sekitar itu. Jadi ini antara projek yang ongoing dengan izin Datuk Ketua, dan mudah-mudahan ini dapat membantu pekebun kecil menambahkan lagi pendapatan mereka. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Ya. Saya jemput Yang Berhormat Putatan, soalan tambahan yang kedua. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih tadi kerana Kementerian ada program di Ranau. Ke arah mengembalikan semula kegemilangan industri koko. Sabah untuk rekod pernah menjadi negeri pengeluar koko yang utama di Sabah. Saya difahamkan Kementerian Industri Komoditi memberi insentif 8,000 untuk peserta bagi tanaman baru koko dan juga 2,000 untuk tanaman semula untuk 1 hektar. Tetapi apa yang mungkin masalah kenapa penyataan kurang itu kerana insentif itu cuma untuk 1 hektar dan 1 hektar ini cuma boleh menjana pendapatan sekitar RM8,000 setahun. Jadi kalau pendapatan sekitar RM8,000 setahun ini bukanlah satu pendapatan yang cukup untuk menyara satu-satu keluarga ataupun bukan menjana pendapatan yang baik untuk setiap peserta. Adakah kementerian berniat untuk atau adakah kementerian mempunyai rancangan agar 1 hektar ini dinaikkan kepada 2 atau 3 hektar untuk maksud insentif bagi penanaman baru ini agar peserta ini mendapat pendapatan yang lebih untuk menjana keluarganya. Saya rasa itu satu langkah yang boleh menarik rakyat untuk menyertai industri koko ini semula. Terima kasih. Terima kasih Putatan. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Putatan di atas soalan yang baik. Memang saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Putatan bahawa dari segi huluan, apa yang disebut oleh Putatan adalah segi huluan untuk penanam koko dan sebagainya. Dari segi huluan memang kita mempunyai cabaran kerana sekarang ini kalau nak banding dengan tahun 1992, Datuk Speaker, kita ada 220,000 tan apa dipanggil biji koko kering ini. Sekarang ni tinggal 814 tan saja. Jadi dari segi huluan ini kita mempunyai cabaran. Tetapi kita punya kelebihan dari segi hiliran. Cabaran kementerian itu adalah untuk menseimbangkan supaya adanya hiliran yang bagus, ada juga huluan yang dapat mendukung industri. Kami ambil maklum tentang cadangan yang berhormat itu, tetapi dalam masa sama saya juga telah sampaikan tadi di dalam jawapan saya ialah kita memberikan tumpuan secara holistik dalam erti kata program pembangunan kluster. Kita membangunkan satu kluster supaya ianya dapat memberikan apa dipanggil sebagai pendapatan tambahan kepada pekebun kecil. Mereka bukan sekadar kepada huluan saja, tetapi boleh sampai ke hilirannya sekali di tempat yang tidak memerlukan logistik dan menambahkan lagi kos. Apa yang Yang Berhormat cadangkan tentang peruntukan untuk para peserta dan sebagainya, insya-Allah kita akan teliti cadangan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Puan Maria Chin Abdullah Petaling Jaya. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Hal Ehwal Ekonomi atau timbalannya menjawab 3 minit. Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah butiran 00104 Program Penyusunan Semula Masyarakat dalam Belanjawan 2019, kerajaan telah melaksanakan 2 program, iaitu Program Dana Pelaburan Hartanah oleh Pelaburan Hartanah Berhad PHB dan Program Dana Ekuiti Nasional Berhad oleh Ekuiti Nasional Berhad Equinas. Program Dana Pelaburan Hartanah di bawah PHB ini adalah bagi meningkatkan pegangan Bumi Putra dalam sektor hartanah komersial
terutama di lokasi strategik di bandar-bandar utama melalui suntikan pelaburan dalam Dana Amanah Hartanah Bumi Putera AHB. Di bawah program ini, PHB membuat pembelian bangunan komersial yang telah dibangunkan serta melaksanakan pembangunan hartanah komersial. Sehingga tahun 2019, saiz dana AHB adalah sebanyak 4 bilion ringgit. Bagi pencapaian PHB sehingga tahun 2019, secara keseluruhan, PHB telah memiliki sebanyak 22 bangunan yang telah dibeli serta dibangunkan dengan nilai keseluruhan hartanah berjumlah 6.06 bilion ringgit, iaitu terdiri daripada bangunan pejabat sebanyak 63%, kompleks beli belah sebanyak 31%, hospital sebanyak 4% dan premis perniagaan sebanyak 2%. Manakala program Dana Ekuiti Nasional Berhad di bawah Equinas adalah untuk meningkatkan pegangan ekuiti Bumi Putera melalui model ekuiti persendirian atau private equity dengan izin bagi mengembangkan syarikat yang mempunyai pertumbuhan dan pulangan pelaburan yang tinggi. Selain itu, Equinas juga berperanan untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putera di peringkat pengurusan dalam syarikat yang dilabur, penciptaan peluang pekerjaan baru dan profesional kepada Bumi Putera serta penciptaan nilai dalam rantaian bekalan. Semenjak penubuhannya pada tahun 2009, Equinas telah memperolehi 2.7 bilion ringgit hasil daripada realisasi atau penjualan pelaburan syarikat-syarikat yang berjaya dikembangkan. Perbelanjaan pelaburan oleh Equinas pada tahun 2019 adalah sebanyak 22.9 juta ringgit. Equinas juga telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk tranche 4 dengan izin bagi kegunaan pelaburan baharu. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Talin Terima Jaya. kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam tujuan penyusunan semula masyarakat, dengan izin GLC dan GIC boleh dipakai untuk membantu meningkatkan ekonomi, tetapi banyak GLC ini masih dilanda disiplin kewangan yang lemah, kemahiran pengurusan dan teknikal yang tidak mencukupi. Pemerhati pasaran juga telah mengadu kekurangan ketulusan dalam pemilikan, dasar-dasar divestment, pembelian dan penjualan dalam GLC dan GLIC. Soalan ialah, apakah rancangan dalam tahun 2020 untuk memastikan kelemahan dan ketidakseimbangan pemilikan GLC akan diuruskan supaya mencapai penyusunan semula masyarakat yang mana kekayaan dapat diagihkan lebih adil dan saksama. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, berdasarkan wawasan kemakmuran bersama dalam menjayakan pembangunan semula masyarakat, khususnya dalam merapatkan jurang-jurang ekonomi, peranan semua agensi-agensi kerajaan termasuklah GLC dan GLIC adalah amat penting. Di sinilah kerajaan secara keseluruhannya sedang berusaha untuk memastikan prestasi ketulusan syarikat-syarikat milik kerajaan serta agensi-agensi kerajaan terus dipertingkatkan supaya mereka ini dapat digembling sepenuhnya dalam usaha untuk merapatkan jurang-jurang ekonomi dan membangunkan ekonomi negara bagi memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Pontian, 30 saat. Terima kasih. Apabila PH memerintah saham jatuh 330 mata, hilang 350 bilion ringgit daripada ekonomi negara, soalannya, berapa peratus ekuiti Bumi Putera yang terjejas akibat kehilangan 350 bilion ringgit di pasaran saham ini? Dan bagaimana kerajaan nak mengembalikan kehilangan 350 bilion ringgit ini? Soalan seterusnya ialah, apabila kita kata penyusunan masyarakat yang melibatkan profesion yang profesional seperti doktor, peguam, arkitek, jurutera, accountant, berapa jumlah untuk kelima-lima itu, berapa peratusan Bumi Putera untuk kelima-lima itu, dan mengapa kita bercita-cita hanya 30% sedangkan penduduk Bumi Putera ialah 70% di Malaysia? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Sekali, terima kasih Yang Berhormat Pontian. Pertama sekali berkaitan dengan data ekuiti Bumi Putera. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, data ekuiti Bumi Putera yang ada pada waktu ini adalah
sehingga tahun 2015. Ya, itu pun yang dibentangkan kepada umum sebelum ini oleh kerajaan sebelum ini hanya pada hanya sehingga tahun 2011. Ya, sehinggalah kita umumkan dalam dokumen wawasan kemakmuran bersama equity untuk tahun 2015. Jadi untuk menjawab soalan pertama, kesan kepada equity, kita tidak mempunyai data tersebut. Tentang kedua, peratusan Bumi Putera dalam bidang-bidang profesional, izinkan saya beri jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah Yusof, Petra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuan Ketua, soalan saya soalan nombor 6. Sila Menteri Pengangkutan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Petra Jaya di atas soalan. Untuk makluman Yang Berhormat, isu berhubung pelan rasionalisasi Malaysia Airlines Berhad atau MAB adalah di bawah seliaan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Kementerian Pengangkutan dimaklumkan bahawa kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif penstrukturan semula Malaysia Airlines termasuk Pelan Pemulihan MAS PPM 2014-2019 untuk memulihkan kedudukan dan prestasi keuangan dan operasi. Sepanjang tempoh tersebut, MAS menghadapi pelbagai cabaran termasuk pertumbuhan penumpang yang menyederhana dan diganggu oleh perang harga serta amalan pesaing industri yang mencipta lebihan penawaran dengan izin oversupply. Cabaran lain termasuklah ketidakstabilan harga minyak dan ketidaktentuan dalam tukaran wang asing. Kementerian Pengangkutan ingin memperjelaskan bahawa sebarang pelan rasionalisasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh MAB tidak akan menjejaskan perkhidmatan udara luar bandar atau Rural Air Services dengan izin RAS yang sedia ada yang disediakan oleh Maswings. Untuk maklumat Yang Berhormat, RAS merupakan perkhidmatan udara yang tidak ekonomik yang dijalankan di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak di mana pengangkutan udara merupakan mod pengangkutan utama yang menghubungkan penduduk di kawasan luar bandar dengan dunia luar. Dalam hubungan ini, kerajaan akan terus komited dalam meneruskan perkhidmatan RAS yang disediakan oleh Maswings bagi kemudahan penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak dengan menyediakan peruntukan subsidi yang secukupnya. Bagi maksud tersebut, pada 3 Januari 2019, Kerajaan Malaysia telah menandatangani satu perjanjian baharu dengan syarikat penerbangan Maswings bagi meneruskan penyediaan perkhidmatan RAS di Sabah dan Sarawak untuk tempoh 6 tahun yang akan datang, iaitu bermula 2019 hingga 2024 selaras dengan kajian semula oleh Suruhanjaya Penerbangan Awam ataupun MAFCOM. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Petra Jaya, soalan tamam pertama 30 saat. Terima kasih Timbalan Menteri. Diizinkan saya Datuk Yang Dipertua untuk mengalu-alukan kehadiran mereka yang daripada Adun Kuala Sepetang Perak. Kuala Sepetang. Kuala Sepetang. Jadi mereka sepagi di sini. Berhubung kait dengan jawapan tadi, terima kasih Timbalan Menteri. Cuma kalau dapat saya nak mendapat data berapakah jumlah akibat rasionalisasi ini mereka yang hilang pekerjaan, dan daripada hilang pekerjaan itu berapa ramai pula yang dapat ditempatkan di tempat-tempat lain dengan usaha yang dilakukan oleh pihak MAS ataupun kerajaan, dan berapa pula yang tidak dapat berjaya ditempatkan di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tambang sekarang ini agak mahal. Kalau kita melihat untuk khususnya untuk Sabah dan Sarawak, sama ada ke Semenanjung ataupun dalam negeri itu sendiri. Jadi apakah usaha kementerian untuk membawa ketiga-tiga syarikat penerbangan Malaysia, iaitu MAS, AirAsia dan juga Malindo, supaya penerbangan di Sarawak
Sabah, antara Sarawak dan Sabah Sarawak ke Semenanjung ini dapat dikurangkan supaya bebanan khususnya untuk anak-anak yang belajar di sini pergi dan balik agak besar kosnya. Begitu juga mereka yang terpaksa menanggung dari segi yang terpaksa pergi membuat perubatan sama ada di IJN ataupun di GH agak mahal kosnya. Dan adakah usaha untuk memastikan subsidi yang terdahulu diusahakan oleh kerajaan dapat diteruskan supaya dapat mengurangkan kos pengangkutan mereka. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Datin Pertua, terima kasih Putrajaya. Ada beberapa soalan yang dibangkitkan, mungkin saya tidak dapat menjawab kesemuanya dengan baik atau lengkap. Pertama berkaitan dengan kehilangan pekerjaan oleh pekerja-pekerja di syarikat tersebut. Saya tidak ada maklumat tentang rasionalisasi yang sedang berlaku yang mengakibatkan pemberhentian pekerja-pekerja yang baru. Setakat yang saya tahu, pemberhentian pekerjaan-pekerjaan dalam MAS ini telah berlaku agak beberapa tahun yang lalu lagi yang dilakukan oleh pengurusan yang diambil khas oleh kerajaan yang terdahulu dan perkara itu sudah pun berlangsung. Walaupun saya tidak dapat nafikan terdapat kesan-kesan sosial masyarakat dan sebagainya hingga ke hari ini. Tetapi jumlah yang terkini ataupun angka yang terkini yang dilakukan saya rasa tidak ada langsung pemberhentian pekerja-pekerja yang baru. Keduanya tentang harga ini Datuk Elie Pertua adalah soalan yang sering ditanya dan jawapan khusus yang kementerian berikan senantiasa ialah bahawa dalam kajian MAFCOM kawalan harga adalah agak susah dan tidaklah akan menguntungkan akhirnya pengguna jika ianya ditetapkan. Walau apa pun khusus tentang pelajar-pelajar dan sebagainya, syarikat-syarikat penerbangan termasuklah MAS sendiri ada memberi potongan-potongan dan sebagainya kepada pelajar-pelajar dan juga di musim-musim perayaan untuk menggunakan syarikat-syarikat penerbangan yang disebutkan itu. Jadi oleh sebab itu saya fikir isu tambang ini memang ada tetapi secara khusus bagi musim-musim perayaan dan juga bagi pelajar-pelajar ada pemotongan-pemotongan yang telah pun dilaksanakan oleh syarikat penerbangan khususnya MAS ini. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua ini mengenai dengan Sabah Sarawak. Saya jemput yang ke Sibu. Berhormat Sibu. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Mengenai tambahan dari Semenanjung ke Sabah Sarawak, saya rasa MAS perlu tawarkan potongan yang lebih. Pada masa sekarang potongan yang mereka tawarkan hanya 20% untuk murid-murid dari Semenanjung ke Sabah Sarawak. Bolehkah potongan ini ditambahkan kepada 50% untuk murid-murid kita? Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Itu satu soalan dan permohonan yang khusus. Saya sudah tentu yakin bahawa pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti MAS dan yang di bawah kementerian dari segi pengurusan seperti ini yang terlibat akan mengambil perhatian tentang cadangan dan permohonan seperti ini. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad Setiawangsa. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Wilayah Persekutuan menjawabnya 3 minit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, garis panduan perancangan GPP Perumahan diterbitkan oleh Pelan Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa pada tahun 2016. GPP ini telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 13 Jun 2014 dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan pada 18 September 2014. GPP Perumahan ini disediakan bertujuan untuk membantu pihak berkuasa negeri PBN, pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi teknikal di dalam merancang
dan mengawal pembangunan semua jenis perumahan semasa penyediaan rancangan pemajuan, iaitu rancangan struktur, rancangan tempatan, rancangan kawasan khas, dan memproses permohonan kebenaran merancang. Penyediaan GPP perumahan juga bertujuan untuk memandu dan memudah cara pemaju di dalam mereka bentuk susun atur dan menyediakan kemudahan awam dan infrastruktur bagi pemajuan yang dibangunkan. Kandungan GPP perumahan ini lebih memfokuskan kepada perancangan fizikal yang merangkumi aspek kerangka dan konsep pembangunan perumahan, kawalan kelulusan, perancangan tapak, keluasan, kemudahan masyarakat dan tanah lapang dan rekreasi, tempat letak kereta, hierarki dan piawaian jalan raya, piawaian terperinci bagi pembangunan perumahan bertanah dan piawaian terperinci bagi pembangunan perumahan berbilang tingkat meliputi saiz tanah dan luas lantai, jalan dan lorong, anjakan, ketinggian bangunan dan keperluan lain. Manakala Dasar Perumahan Negara DRN tahun 2018-2025 dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara telah disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Ini ada dua dasar dan ada garis panduan yang disediakan oleh dua kementerian yang berbeza mengenai benda yang ada persamaan. Saya nak kena jelaskan benda ini. DRN 2018-2025 ini telah dilancarkan pada 28 Januari 2019 dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara telah dilancarkan pada 11 Mei 2019. Tujuan DRN 2018-2025 disediakan adalah untuk membantu arah sektor perumahan negara dengan menekankan perancangan, pembangunan dan pengurusan perumahan yang sistematik dan cekap bagi menjana habitat yang mampan, berdaya huni, berkualiti dan inklusif yang mampu dimiliki oleh rakyat dengan mencakupi bidang perancangan, pembangunan dan pengurusan perumahan. Sebanyak 5 fokus, 16 penyataan strategi dan 57 pelan tindakan digubal dalam DRN 2018-2025. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, Pelan Malaysia sentiasa mengambil perhatian terhadap isu-isu berkaitan perancangan perumahan seperti jumlah keluasan perumahan mampu milik yang sesuai dengan kawasan perbandaran utama seperti Rumah Harapan, Kementerian Wilayah Persekutuan dan perancangan micro-housing yang lebih ekonomik dan praktikal. GPP perumahan seterusnya akan dikemaskini dan diselaraskan dari semasa ke semasa untuk menangani isu berkaitan perancangan perumahan serta keperluan mampu milik B40 dan M40 selaras dengan hala tuju Dasar Perumahan Negara 2018-2025 dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara yang disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan pertama sila Setiawangsa 30 sains. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan tersebut. Setiawangsa ingin bertanya apakah pendekatan yang diambil untuk mengimbangi kerana kita faham bahawa town planning ini berada di bawah joint list di dalam perlembagaan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi apakah pendekatan yang boleh diambil untuk mengimbangi keperluan di antara peringkat lokal di PBT dan juga agar kerajaan dapat memandu dasar ini untuk bergerak ke hadapan dengan lebih progresif. Sila Menteri, 1 minit. Baik, terima kasih Setiawangsa. Persoalan kerjasama dan koordinasi di antara pihak berkuasa tempatan yang berada di bawah kerajaan negeri dan Kementerian KPKT dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan yang terlibat dalam persoalan perumahan dan dasar-dasar perumahan itu selalu dan sentiasa diadakan. Dasar-dasar yang ditetapkan oleh KPKT dan juga oleh Plan Malaysia adalah bertujuan untuk memberikan garis panduan secara umum untuk menentukan bahawa segala perancangan dan pembangunan tidak dilakukan secara tak terkawal. Namun demikian, kerajaan negeri dan PBT
memang diberikan ruang untuk melaksanakan dalam kes-kes yang tertentu perkara-perkara yang berbeza daripada apa yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, persoalan menjual rumah yang 600,000 ya, kepada yang bukan warga negara ya. Ianya merupakan satu dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan federal, tetapi pada masa yang sama kerajaan negeri dia boleh kekalkan sekiranya dia lihat bahawa dalam konteks negerinya yang rumah-rumah yang 600,000 boleh dibeli oleh warga Malaysia dan tidak ada banyak hangover. Ya, so taklah bererti bahawa dia terus melaksanakan. Ianya merupakan satu garis panduan yang boleh diikuti dan dilaksanakan bersama. Ataupun negeri-negeri boleh memilih untuk melakukan sebaliknya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya teruskan kepada pertanyaan jawab lisan. Seterusnya menyebut Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Sebelum itu saya nak sampaikan pantun. Riuh rendah Parlimen Malaysia, segamat rasah bukan sepapan. Tanjung Piai PS janji sia-sia. Datuk Speaker, soalan saya nombor 8. Sila Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Timbalan ini menjawab 3 minit. Pantun juga, sorong papan tarik papan, ini jawapan nombor 8. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk menjawab bersekali soalan Yang Berhormat Jelebu pada 28 November 2019 kerana ianya menyentuh isu yang sama. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Felda telah melakukan langkah awal bagi pelaksanaan projek ini dengan membuat perbincangan berkaitan urusan tanah bersama pejabat tanah dan daerah serta pejabat tanah dan galian negeri pada bulan Mei dan Jun 2019. Felda juga telah menjalankan sesi lebat urus untuk menerangkan konsep pelaksanaan model baru Felda di semua 11 wilayah Felda bermula pada 20 Ogos hingga 24 September 2019. Sesi lebat urus ini melibatkan kepimpinan rancangan, merangkumi pengurus rancangan, ketua peneroka rancangan, pengurusi gabungan peneroka wanita GPW, pengurusi NGO Kami Anak Felda KAF dan Majlis Belia Felda Malaysia MBFM serta ketua-ketua blok bagi gugusan atau rancangan. Ia merangkumi sesi soal jawab secara terbuka berkaitan konsep pelaksanaan model baharu. Felda Bukit Rokan telah dipilih sebagai projek rintis model Felda baharu kerana rancangan ini termasuk dalam program tanam semula dengan pendapatan terendah di antara rancangan yang terlibat dalam program tanam semula pada tahun 2019. Melalui bancian ke atas peneroka Felda berkenaan, seramai 150 orang daripada 171 jumlah peneroka atau 87% telah bersetuju untuk menyertai program yang akan dijalankan. Antara konsep bagi pelaksanaan program ini, peneroka akan menerima pendapatan bulanan ataupun bayaran manfaat yang tetap dan perkongsian keuntungan daripada hasil ladang. Bagi bayaran manfaat bulanan yang bakal diterima oleh peneroka yang terlibat, ia adalah berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penghasilan di rancangan terpilih. Ini termasuklah kesesuaian tanah, bentuk muka bumi dan iklim setempat. Jumlah sebenar pembayaran manfaat bulanan tersebut masih diperhalusi untuk memastikan peneroka mendapat bayaran yang sewajarnya. Program penggabungan tanah peneroka dapat memberi implikasi positif ke arah peningkatan produktiviti melalui ekonomi bidangan dan pengurusan ladang yang cekap dan efektif. Pada masa yang sama, peneroka tidak akan kehilangan hak milik tanah kerana Felda hanya mengurus ladang sahaja. Melalui program ini, peneroka tidak perlu memikirkan tanggungan bebanan hutang tanam semula seperti pinjaman sara hidup, pendahuluan hasil dan kos pembangunan ladang. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Menteri yang menjawab. Jadi pencantuman tanah di kawasan Felda ini saya amat faham sebab kawasan saya ada 30 skim Felda. Jadi di Bukit Rokan ini bersebelahan. Jadi kita tahu bahawa isu yang akan timbul ialah bagaimana pendapatan peneroka itu kekal dapat. Kita tahu bahawa di Bukit Rokan ini telah pun ditenderkan. Ditenderkan maknanya syarikat yang buat. Apakah jaminan syarikat tersebut mampu membayar sara hidup Felda?
Apakah jangka masanya 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun? Dan adakah ianya berdasarkan kepada harga semasa komoditi? Kita tahu kalau harga sawit jatuh, getah jatuh, mungkin pendapatan peneroka di bawah paras kemiskinan. Apa tindakan kerajaan ataupun bagaimana caranya untuk menjamin pendapatan ini kekal berpanjangan sampai akhir penerbangan semula? Minta Menteri untuk jawab. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat. Seperti mana saya sebut tadi Yang Berhormat, ada program, apabila kita bercakap tentang program tadi, bayaran manfaat yang tetap itu adalah satu bayaran tetap. Ya. Sekurang-kurangnya kalau ada turun naik dari segi harga sawit, peneroka akan dapat dilindungi, terutamanya ada apabila berlaku penurunan. Seterusnya ada komponen juga tentang perkongsian keuntungan ladang. Itu merupakan komponen utama. Jadi pada masa ini, seperti mana saya sebut tadi, pihak Felda sedang memperizinkan secara mendalam supaya kita sedar, kita tidak mahu berlaku lagi apa yang berlaku sebelum ini. Kita mesti memastikan peneroka mendapat manfaat daripada program yang akan dilaksanakan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tambahan. Saya jemput. Kawasan saya sama Pasir Gudang tak ada Felda. Isu tanah. Ada disebut tadi hak milik tanah. Ya. Saya dulu bela ramai peneroka Felda. Okey, satu soalan lagi. Yang Berhormat Pasir Gudang. Bagi satu soalan. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada sebut tadi soal hak milik tanah. Ada 3 pihak di Felda sekarang. Pertama, Felda sebagai agensi. Yang kedua, FGV sebagai sebuah korporat. Yang ketiga, peneroka-peneroka Felda sebagai pemilik tanah berdaftar. Soalan saya ialah, apakah status geran hak milik tanah peneroka-peneroka Felda seluruh negara ini? Adakah digadai dengan bank atau hak milik itu kekal di tangan peneroka-peneroka? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Seperti mana saya sebutkan tadi, Ahli Yang Berhormat, pertama sekali dalam konteks program ini, hak milik itu adalah hak milik peneroka. Sebab itulah dalam proses untuk melaksanakan program ini, satu perbincangan secara mendalam telah dibuat antara Felda dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan tanah untuk memastikan supaya perkara ini dilakukan berlandaskan undang-undang dan hak milik peneroka terhadap tanah-tanah mereka itu kekal bersama mereka. Ya, seperti mana saya sebut tadi, Felda dalam konteks ini adalah sebagai pengurus untuk memastikan ladang itu dapat dilaksanakan secara berskala besar, so kita dapat mencapai ekonomi bidangan. Terima kasih. Satu je. Saya bagi peluang Rompin. Terima kasih. 30 saat. Satu, Tuan Speaker. Saya minta Felda mengkaji semula rancangan ini. Sebenarnya rancangan Felda disokong oleh GSA, akta yang digubal khusus untuk melaksanakan Felda. Sebenarnya Felda itu sendiri adalah estatisation. Diestatekan seluruh peneroka-peneroka itu dalam satu pengurusan yang besar. Apa yang Felda harus lakukan adalah memperkemaskan lagi GSA ini, supaya GSA ini lebih berkesan dan Felda mempunyai kuasa yang lebih untuk menguruskan tanah-tanah rancangan Felda ini. Saya rasa rancangan ini tidak akan berjaya kerana dia melibatkan perundangan. Akta GSA harus dipinda. Ada kalau dah mati kuasa, pembagian kuasa faraid. Jadi saya rasa pemimpin dulu telah mengadakan Felda, disokong oleh akta GSA, sebenarnya adalah untuk menimbulkan kecekapan dalam pengurusan Felda itu sendiri. Yang pentingnya adalah tanah-tanah Felda ini harus diurus dengan cekap seperti pengurusan di ladang-ladang. Sebab itulah dikumpulkan 10 ekar tidak boleh diceraikan. 10 ekar itu dari segi akta GSA, Tuan Speaker, tidak boleh pecah-pecah milikkan menjadi 2 ekar, 3 ekar, 4 ekar, tak boleh. Itulah konsep Felda sebenarnya. Tak perlu lagi konsep baru. Perkemaskan konsep yang ada, pindah sedikit GSA supaya kuasa lebih kepada Felda. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Pertama sekali, ya,
berkaitan dengan GSA ini kita sentuh secara mendalam dalam kertas putih Felda. Ya, kita fahami antara kekangan yang dihadapi apabila kita bercakap tentang Felda adalah salah satunya adalah GSA. Isu-isu pewarisan juga merupakan satu isu yang telah membelenggu Felda sekian lama. Jadi inilah antara penambahbaikan yang sedang dilakukan. Apabila kita bercakap tentang konteks penggabungan ladang tadi, apabila kita bercakap tentang 10 ekar itu sahaja, ianya tidak memberi satu ekonomi bidangan. Jadi apabila digabungkan ladang-ladang ini supaya ianya menjadi saiz yang lebih besar, ya, kita dapat mencapai ekonomi bidangan dan produktiviti yang lebih tinggi, maka manfaat pada peneroka adalah lebih baik. Tapi seperti mana saya sebut tadi, kita sedar antara kekangannya, constraint dengan izin yang kita hadapi apabila kita bergerak melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik kepada Felda. Dan terima kasih atas pandangan yang ahli yang berhormat berkaitan dengan GSA tadi. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab di seterusnya saya menjemput yang berhormat Datuk Zakaria Muhammad Idris Libaran. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tanjung Piai jadi rebutan, teori politik jadi gambaran. Membantu rakyat jadi amalan, soalan Libaran nombor 9. Sila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan atau Timbalannya menjawab 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Libaran di atas soalan dan pantun yang disampaikan tadi. Sebagaimana yang kita maklum, pada 21 hingga 30 Ogos 2019, infrastruktur rangkaian lapangan terbang atau dengan izin Airport Network Infrastructure di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah gagal berfungsi dengan baik. Kegagalan ini telah melumpuhkan sistem Total Airport Management System dengan izin atau TAMS di KLIA yang menjejaskan operasi utama lapangan terbang. TAMS merupakan sistem pengurusan lapangan terbang bersepadu yang diintegrasikan dengan majoriti komponen sistem maklumat berelektronik di lapangan terbang yang dihubungkan melalui kabel optik fiber berkelajuan tinggi. Insiden kegagalan TAMS di KLIA telah menyebabkan gangguan kepada beberapa komponen sistem maklumat berelektronik seperti sistem pengendalian bagasi BHS, sistem paparan maklumat penerbangan FIDS, sistem immigration dan sistem pengurusan bangunan BMS. Ini menyebabkan berlakunya pembatalan dan kelewatan penerbangan, kelewatan penerimaan dan penghantaran bagasi serta kesesakan. Susulan insiden tersebut, Kementerian Pengangkutan pada 28 Ogos 2019 telah menubuhkan Jawatankuasa Peringkat Kementerian bagi menyiasat isu kegagalan Total Airport Management Systems secara pentadbiran. Tujuan utama penyiasatan dilaksanakan adalah untuk menentukan hal keadaan dan punca sebenar kegagalan rangkaian TAMS di KLIA bagi mengelakkan insiden yang sama berlaku pada masa hadapan. Penyiasatan yang dijalankan tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liability kepada mana-mana pihak. Hasil siasatan yang dijalankan, kegagalan rangkaian TAMS adalah disebabkan oleh kegagalan rangkaian Swiss Trust dengan izin Core Network Switches untuk berfungsi dan ketidakupayaan untuk memisahkan rangkaian Swiss Trust tersebut. Swiss Trust tersebut telah pun beroperasi semenjak KLIA beroperasi pada tahun 1998 lagi dan tidak diganti. Swiss Trust adalah merupakan Swiss yang menghubungkan semua rangkaian sistem di KLIA. Hasil siasatan yang dijalankan juga mendapati bahawa tiada sebarang bukti yang menunjukkan terdapat sebarang serangan cyber sama ada dari dalaman atau luaran yang boleh mengaitkan kegagalan rangkaian TAMS.
MS. Selain itu, Polis Diraja Malaysia juga sedang menjalankan siasatan jenayah bagi mengenal pasti jika terdapat sebarang unsur khianat atau sabotaj. Jawatan Kuasa Siasatan juga telah mengesyorkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang perlu diambil tindakan oleh MAHB antara lain meliputi perkara-perkara yang melibatkan memperkukuhkan operasi Jabatan Teknologi Maklumat, merombak sistem rangkaian TAMS dan menyemak serta memperbaiki Business Continuity Plan dengan izin. Pihak MHB sedang mengambil tindakan-tindakan penambahbaikan sejajar dengan syur-syur yang telah dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Siasatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan pertama libaran sila 30 saat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu tepat sekali dan terperinci. Soalan saya ialah apabila perbincangan pasal penurunan nilai terhadap keselamatan penerbangan Malaysia daripada kategori 1 ke kategori 2. Minta kementerian jelaskan apakah pandangan kerajaan terhadap laporan kajian yang telah dibentangkan oleh IKMAS dan UKM tentang CAM dan apakah pasukan petugas khas akan membantu pertimbangan terhadap laporan jiran IKMAS dan UKM. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Libaran. Memang kita akui dan diumumkan tentang apa yang telah pun diputuskan oleh FAA Amerika Syarikat tentang tahap kategori yang kita telah capai hasil daripada audit yang mereka lakukan. Dan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan semalam dalam kenyataan akhbar, telah kita tubuhkan di kementerian suatu task force pasukan petugas untuk menyiasat dan memberi cadangan-cadangan untuk memperbetulkan dan menambahbaikkan segala kekurangan yang didapati oleh audit yang dilakukan oleh FAA Amerika Syarikat itu. Dan jawatan kuasa pasukan petugas khas ini dipimpin oleh orang yang berkelayakan yang merupakan bekas ketua pengarah DCA ketika itu, Jabatan Perkhidmatan Awam, iaitulah Datuk Engineer Kok Su Chon dengan pasukannya, dan kita berharap bahawa cadangan yang mereka akan berikan nanti akan membolehkan kita memperolehi penarafan audit yang balik kepada kategori 1 dalam masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Pertanyaan jawab lisan, ada soalan tambahan, saya jemput Yang Berhormat Beluran. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Dikatakan tadi soalan asal tu, TAMS itu merupakan satu sistem integrated dalam semua, dicantumkan dalam pelbagai sistem kepada sistem TAMS. Pada ketika kejadian berlaku sama ada sistem yang mengaitkan dengan keselamatan turun naik penerbangan pesawat juga tergendala, terakibat, dan adakah ianya satu sistem yang perlu dilihat oleh kementerian agar sistem lapor seperti TAMS ini tidak akan memudaratkan turun naik pesawat di lapangan terbang kita. Sila Timbalan Menteri 1 minit. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Terima kasih sahabat saya Datuk Beluran. Pada pandangan saya, TAMS ialah satu sistem maklumat untuk lapangan terbang, atau untuk terminal lapangan terbang, penumpang, bagasi dan sebagainya, manakala urusan penerbangan adalah dikendalikan oleh CAM yang kita sebutkan tadi. Jadi ianya tidak ada hubung kait antara masalah yang TAMS hadapi dengan keselamatan pengendalian penerbangan oleh pesawat-pesawat di lapangan tersebut. Tetapi apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Beluran itu akan kita ambil perhatian supaya gangguan seperti itu kita harap tidak akan berlaku di bahagian-bahagian lain dalam keseluruhan sistem penerbangan awam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri Batang Sadong. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Sila Menteri Industri Utama atau timbalannya menjawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Batang Sadong untuk makluman
Datuk Kepala Speaker, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengalu-alukan dan juga menitip serangkap pantun kepada para pelajar Sekolah Munshi Abdullah Melaka yang berada di kawasan saya. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sayang pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tuan dan Ketua, kerajaan masih meneruskan bantuan kepada pekebun kecil lada yang semakin terhimpit dengan keadaan komoditi antarabangsa yang tidak menentu serta harga yang mengalami kejatuhan. Bagi tahun 2019, kerajaan melalui Lembaga Lada Malaysia menyalurkan peruntukan untuk pelbagai bantuan seperti input dan peralatan pertanian, latihan dan kursus kepada pekebun lada di bawah program pembangunan kawasan penanaman baharu lada yang melibatkan peruntukan sebanyak RM10 juta. Sehingga 20 Ogos 2019, bilangan pekebun kecil lada adalah seramai 33,756 orang. Seramai 33,152 orang, 99.3%, adalah dari negeri Sarawak. Manakala 345 orang ataupun 1.02% dari negeri Sabah dan 259 orang dari negeri-negeri di Semenanjung. Seterusnya, untuk makluman Dewan, pihak kementerian telah melaksanakan beberapa strategi yang secara tidak langsung dapat membantu dalam pengawalan harga lada seperti berikut. Yang pertama, Bertemu kembali. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-10 ketika ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Hajar Neng Syukri yang meminta Menteri Industri Utama menyatakan kesan penurunan harga komoditi lada yang berpanjangan dan berapa jumlah dan peratus pekebun kecil lada di Sarawak yang masih aktif menanam lada sehingga kini dan apakah langkah-langkah intervensi oleh kerajaan bagi memastikan pekebun kecil lada akan terus mengusahakan tanaman mereka. Dan persoalan ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Dr. Samsul Iskandar. Baik, berbalik pada soalan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT yang pertama berhubung dengan kementerian masih belum berupaya untuk menaikkan had umur perkahwinan pada 18 tahun. Dan persoalan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Baik, satu draft pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, Akta 303 sedang disediakan dengan tujuan untuk meminda umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi perempuan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Draft pindaan sedang dimuktamadkan oleh Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarat dan Sivil oleh JAKIM. Manakala enactment dan ordinan undang-undang dan had umur minimum perkahwinan hanya boleh dipinda sekiranya negeri-negeri bersetuju dengan cadangan pindaan tersebut. Walaupun undang-undang sedia ada telah diperuntukkan dengan jelas had umur minimum pendaftaran perkahwinan bagi lelaki dan perempuan adalah 18 tahun, pengecualian hanya boleh diberikan kepada perempuan berumur 16 dan 17 tahun yang perlu mendapatkan kebenaran daripada Ketua Menteri atau Menteri Besar. Pengecualian ini walau bagaimanapun ditangani melalui mekanisme kawalan prosedur operasi standard SOP yang telah ditambah baik bagi permohonan perkahwinan bawah umur dan telah mula berkuat kuasa pada 22 Ogos 2019. Datuk Seri Dr. Wan Aziza menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noor di waktu pertanyaan Menteri MQT hari ini. Dan di bawah soalan yang sama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kini sedang dalam peringkat akhir menyiapkan draft pelan strategi kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan di bawah umur. Pelan ini mengandungi program atau tindakan yang melibatkan 61 buah agensi di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta jangka akan dibentangkan melalui Memorandum Jemaah Menteri pada hujung tahun ini. Baik, ini merupakan antara soalan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesama myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Chinasami. Salam hormat.